Okeylah, rasanya kita dah boleh mula. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, marilah kita mulakan majlis pada hari ini dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. So, pertama sekali terima kasih kerana sudi meluangkan masa, terutamanya pada malam minggu, untuk menghadiri satu lagi sesi perkongsian kejayaan. Di mana sesi ini adalah sebahagian daripada Career Talk Series anjuran Ansarul Sawangan Taiping bersama-sama unit perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Imasan Taiping yang diadakan melalui platform Zoom dan Facebook Live. So, pada hari ini kita akan mendengar perkongsian daripada saudari Nur Adilah binti Muhammad Razali dari BAS SPM 2007 yang akan menceritakan pengalaman beliau dalam bidang logistik. So, sedikit latar belakang beliau. Beliau bekerja sebagai seorang senior clearance representative di Federal Exchange Brokerage Sdn Bhd ataupun lebih dikenal sebagai Police Services. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Puan Nadilah untuk berkongsikan pengalaman beliau dengan adik-adik dan para pendengar yang lain. Persilakan. Alright, thank you Fazlan. Seperti yang diperkenalkan, nama saya Adilah binti Muhammad Razali. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh, okey. Saya batch 2007 dan saya bekerja di Fedex since 2014. Saya belajar dari bidang saya mula ambil asasi Science Foundation UniKL 2018 kot, lupa lah. 2008 asasi setahun lebih saja rasanya. Dan aku terus direct masuk degree in aviation management UniKM ni. Asalnya masuk tu dalam bachelor in aviation mechanical engineering lah, aviation engineering, account maintenance. Tapi waktu register tu dipaksa rela jugalah oleh seorang lecturer ni, kata kamu tak payahlah masuk engineering ni, susah dia kata. Kamu tu tak bidang. So ada spot juga lah waktu tu pergi ke management office, tukar course kepada bidang aviation management. So, Adilah. course tu selama 4 tahun dekat sana. Kejap. Adilah pecah-pecah. Boleh dengar ke? Oh, boleh dengar Fazlan? Fazlan boleh dengar saya? Suara pecah-pecah sikit. Tapi tak apa. Tak dengar tak? Boleh, tapi still pecah-pecah. Saya kena stop video. Pecah-pecah sikit. Cuba kalau tutup video. Cuba try. Saya terpaksa tutup video. Sebab line saya sangat tak stabil. Okey. Better? Better? Okey. Saya dengar pasal apa ya? Okey, saya masuk UniKM ni asal daripada account maintenance dan tukar kepada aviation management. Okey, dalam saya punya bidang ni spesifik, saya cakap terus terang logistik yang more details lah. Saya dalam air freight logistik. Saya bekerja dengan FedEx adalah freight forwarders. Freight forwarders ni adalah satu bidang atau satu company yang dalam bidang logistik lah. So, kita akan teruskan experience itu tu. Sebelum saya nak explain pasal bidang logistik dalam yang spesifik ni, saya kena explain dulu yang sebenarnya logistik ni adalah dia dalam satu bidang lain lagi besar, nama dia supply chain management. Okay. Tak tolong saya yang first slide boleh? Sekejap, sorry. Okay. Logistik ni dia adalah satu bahagian dalam supply chain management, pengurusan rangkaian pembekalan. So dalam supply chain management ni dia adalah sourcing, procurement, manufacturing, coordination and collaboration, integration of supply and demand management. So itu yang bidang besar dia. So dalam bidang kecil tu lagi dalam supply chain management tu ada logistik management. Logistik management ni ada inventory management, inbound transportation, supply and demand planning, outsourcing management, fleet management. So
So antara and then cabang lain dia lagi adalah distribution. Yang ini more details lah dalam supply chain tu. Supply chain besar, logistik management kecil, distribution ni lagi detail. So dalam distribution ada warehousing, inventory control, transportation, packaging, communication, tu semua the part of supply chain management. So supply chain management is actually pengurusan untuk kita kalau Kejap, Adila, sorry kejap. Boleh tak pakai headphone tak? Sebab still pecah-pecah sikit. Cuba kalau cabut headphone tu pakai speaker je. sebab ni speaker ni rasanya pakai speaker. Sekejap ya. Okey, Mike, saya tukar kepada Dengar tak? Dengar? Okay? Betul. Better. Okay. Supply chain management ni Clear. saya kena sebut dalam bahasa Inggeris lah sebab dalam bahasa Melayu ni sebab kita belajar daripada sekolah rendah bahasa Inggeris, so nak cakap bahasa Melayu ni susah sikit. Dah faham tapi nak kena cakap dalam bahasa Inggeris juga, tak boleh nak translate dalam bahasa Melayu. Okay, kita terangkan supply chain management, the management of flow of goods and services and includes all processes that transform raw materials into final products. Kebanyakan orang nampak supply chain ni more to product. Tapi sebenarnya supply chain ni bukan sahaja produk, dia product and services. So dia apa yang kita uruskan ialah macam mana kita nak dia punya kata flow tu daripada asal raw material kepada end product. So kalau service daripada origin sampai destination. So the activity supply chain management ni dia melibatkan active streamlining of a business supply side activities to maximize customer value and gain competitive advantage in marketplace. So tujuan supply chain ni ialah okay, kita serve customer. Kalau kita nak serve customer tu customer bayar kita kan. So apa yang customer bayar tu kena adalah berpatutan dengan apa yang kita satu company tu bagi. So dia dah bayar banyak, so servis tu kita mestilah dia nak bagi servis yang kita nak servis yang bagus, barang tu pun dapat dalam keadaan yang paling bagus lah. So dalam supply chain ni ada logistik. So logistik tu apa pula? Next slide Fazal. Okay, logistik ni pula ialah proses untuk kita merancang dan menjalankan aktiviti pengangkutan dan penyimpanan barangan ni daripada point of origin until point of consumption. So planning tu yang transportation tu bukan sahaja transportation of goods tapi transportation of information juga. So dalam kita logistik ni bukan hanya sekadar barang, bukan hanya sekadar servis yang ditawarkan, maklumat sekali. So maklumat ni dari segi macam mana, berapa harga barang, bila barang nak sampai, benda tu. So itu maklumat yang sekali datang, sekali package lah dengan products and services tu. So logistik ni dia punya goal tu adalah untuk to meet customer requirement in timely and cost effective manners. So kalau kita bagi example dalam air freight logistik, FedEx, UPS, DHL ni lah antara service provider yang yang orang kata well known lah among air freight logistik. Okay, next. Okay. Dalam logistik ni 7R ni, kalau zaman saya dulu belajar mungkin kurang sikit lah, yang ni saya google so dia bertambah lagi sekarang ni. Right product to the right customer at the right time, at the right place, in the right condition, in the right quantity at the right cost. Semua kena betul dalam logistik ni. Kita kena pastikan apa yang kita bagi kat customer tu, inilah dia, kena betul semua. So kalau tak betul, apa ada slack sikit ke apa ke, of course yang ultimately memang customer complain lah. Customer complain ni satu, dia akan merosakkan nama brand name company. Dia akan kata ataupun bagi kerugian sama ada dekat customer, pihak customer ada, pihak company pun ada lah juga. So kalau kita nak terangkan kerjaya dalam bidang logistik ni,
Logistik ni lain, dia tak macam medicine. Dia tak macam medicine. Kalau medicine ni dia kena belajar spesifik kan. Dia spesifik, kena belajar biologi, kena belajar chemical lah, kena kalau nak belajar engineering, fizik tu semua kena power kan. Tapi kalau untuk logistik ni boleh dikatakan honestly lah, kebanyakan orang yang dalam bidang logistik yang dalam company kita ni, orang yang kerja dah lama sangat ni, dia orang punya background SPM je. Dia punya background memang SPM. Cumanya orang yang baru nak masuk ni, kiranya bukan nak masuk, bila sejak bidang logistik ni diperkenalkan, barulah orang tu ada diploma, ada sertifikat dalam bidang logistik, ada degree, ada master semua tu. So kalau nak kata adakah bidang logistik ni lukratif ataupun boleh kaya ke apa ke, depends sebenarnya dekat tahap mana kita masuk bidang logistik tu. Adakah kita masuk sebagai ejen ataupun kita owner kepada company tu. So depends lah benda tu. So memang boleh kaya. Memang boleh kaya, macam Federal Smith lah kan. Dia start dengan orang kata one night shipment delivery je. So sekarang dia dah jadi orang paling besar dengan dia punya asset pun beratus-ratus kapal terbang semua tu kan. So basically it depends dari mana kita bermula dekat situ kan. So dan FedEx punya owner ni dia bertuah sebab waktu tu zaman dia kan, benda tu tak ada lagi, dia wujudkan benda tu. So sekarang kita lah dekat sini yang menikmati yang kata effort dia tu. Okay. Career dalam logistik. Kalau kita nak kata kalau yang kecil-kecil dia kita panggil freight agent lah. Freight agent ni kalau dekat dalam my company, ya freight agent ni banyak. Ada yang buat declaration, ada yang buat clearance. Clearance ni yang runner pergi custom tu je. Ataupun next kita ada supply chain management manager. Supply chain management ni manager ni mungkin yang bidang besar tu je lah, dia supply chain. Atau company lain mungkin dia panggil supply chain manager lah. In my company kita ada manager ni ada banyak level, depends on bahagian mana dalam company tu. So dalam company kan ada customer service, ada operation. So my part I work under dulu start as customer service. So I under customer service punya manager lah. So now I under operation manager lah dekat bahagian import clearance. So ada juga warehouse logistic manager. Warehouse logistic manager ni basically dia uruskan warehouse lah. So my company selain kita uruskan ada transportation, kita pun ada warehouse juga untuk bila barang masuk, temporarily kita terpaksa simpan sekejap barang lah sebab barang masuk bukannya masuk terus direct keluar, ada macam tu. Tapi ada certain masa contoh barang yang belum clear custom, kita kan kena stay simpan barang dalam warehouse kan. So kita ada warehouse manager. Transportation analyst ni kalau dalam my company kita nak kata analyst, kita panggil specialist kot. Specialist. Apa yang dia buat dia ialah dia macam yang operation transportation analyst, dia kaji kita punya keperluan transportation tu. Contoh adakah kita perlukan extra flight ataupun extra van, courier untuk supply kita punya deliver barang lah. Logistic engineer in my company, I would assume that logistic engineer ni lah kalau FedEx ada kita punya sistem kita ni logistic engineer ni yang I think yang dia manage kita punya sistem everything. Logistic engineer kalau dalam bidang logistik FedEx kita ada our own aircraft engineer. So basically dia engineer aircraft tapi dalam company logistik. So part of it kan. So macam kalau orang kata kau kerja repair kapal terbang, company kau company apa. So ada yang repair kapal terbang MAS. So FedEx we have our own engineer. Inventory manager FedEx mungkin tak ada atau tak ada lah sebab FedEx kita tak maintain inventory. I think ada. Kita tak panggil inventory yang macam stop ni. Mungkin yang jaga kita punya aset kapal terbang, kita punya van-van, lori-lori kita tu.
Procurement manager, kalau dalam bidang logistik ni procurement perolehan. Dia yang pastikan apa barang yang tak cukup ni kita kena beli lah barang-barang yang kita kena maintain. Apa keperluan syarikat. So antara lain interesting dalam bidang logistik ni adalah customer service representative. That was me. I started from customer service. So customer service ni interesting dia ialah hari-hari kita jumpa customer yang yang chasing kita punya service lah, bila barang nak sampai. So kalau kita company yang provide produk punya services, FedEx service kan, kalau produk dia tanya barang ni bila nak dapat. So and then logistic consultant ni I would assume that orang yang bagi nasihat tentang keperluan logistik. So kalau company satu company ni dia perlukan servis untuk membawa barang dia daripada satu tempat ke satu tempat. Dia company ni dia tak ada transportation untuk move tu semua tu. So basically consultant ni dia akan cadangkan apakah contoh company yang terbaik lah untuk guna dia punya servis, servis macam mana yang boleh cater untuk dia punya servis. So and last sekali yang ni kalau international logistic manager, in my company we call it APAC managers and APAC MD. Itu antara level yang kuat tertinggi juga dalam satu negara. So kalau kat Malaysia ni kalau kita panggil dia MD lah sebab dia pegang ni level tu. So that's why yang kata boleh kata mewah ke dengan kerja dalam bidang logistik ni? Yes. Tapi you naik sikit-sikit lah. Naik sikit-sikit. So tak boleh lah terus masuk tu nak terus gaji banyak-banyak ke. Depends juga sebab ada juga orang yang masuk bidang logistik ni tiba-tiba je dia jadi manager sebabnya dia ada kelebihan tu, dia boleh manage orang. So baguslah juga sebab yelah kalau kita dah dilatih dengan kualiti kita yang ada, kita boleh manage orang tu. That's why people skill ni penting. Kalau siapa yang masih lagi belajar tu, aktifkan diri dalam aktiviti macam ni lah yang curriculum apa ni semua tu, latih diri untuk involve walaupun tak sebagai kata team leader yang manage aktiviti tu, involve sebagai yang kata peserta. Bukan apa, untuk kita menyesuaikan diri kita untuk bekerja dalam kumpulan. Sebab kita kerja dalam kumpulan, mana-mana pun kita always bekerja dalam kumpulan dan kita tak boleh bekerja berseorangan. So kalau kita nak kata top 5 logistic skill. Handling fast-paced environment. Memang betul. Dalam bidang logistik ni everything kena cepat. Tapi dalam masa kita cepat tu kita kena tenang jugalah. Contoh dalam my company, dulu kita start as a customer service. My company dia kelebihan dia ialah barang pick up hari ni besok boleh sampai. Betul. Betul. So customer apa yang customer buat ialah dia chase untuk dia punya barang. Bila nak sampai ni? Promise delivery by 12 o'clock. Tapi kenapa barang I sangkut lagi dekat China ni? So apa yang kita sebagai customer service ni, kita kena tenangkan customer, dia bagi tahu ya kita memang barang you sangkut kat sana ada masalah. Ataupun kalau kata handling fast paced environment yang lagi satu ni ialah kita punya flow tu nak untuk kita dalam bidang logistik ni kalau boleh smooth yang boleh. Sesmooth yang boleh. So barang tu pick up sampai kat station, uplift naik dalam kapal terbang, kalau boleh tak ada flight delay, sampai ke transit tu, kalau boleh transit tu nak keluar balik sampai ke destination tu tak ada orang kata delay lagi. So dalam masa yang sama tu juga kalau ada isu paperwork, kalau boleh bila kita dah pick up tu immediately kita tahu apa paperwork yang tak cukup. So kita kena alert customer cepat-cepat apa maklumat yang tak cukup tu supaya barang sampai tak ada masalah. So lagi satu kalau dalam bidang logistik ni
kita sentiasa bekerja dengan vendor. Vendor ni ialah orang yang kita kalau dalam FedEx, dalam my company FedEx, vendor contoh warehousing, kita tak dekat bahagian warehouse kita not fully utilize our own staff. Ada certain barang area, contoh bahagian angkat-angkat barang tu semua tu we have to use vendor lah semua ni, sebab kita at certain time kita terpaksa hire more vendor at certain time. Contoh macam musim sekarang ni nak Christmas kan, barang kita sangat-sangat banyak. So kita perlukan lebih banyak orang untuk tolong pick up barang ni. Kita kena assign vendor jugalah. Ataupun untuk declaration, kadang-kadang kita tak cukup orang untuk buat declaration. So apa yang kita buat ialah kita minta tolong vendor untuk carikan orang yang ada pengalaman untuk buat kerja declaration ni, tolong kita. For part time lah, basically kita ni part time. So apa lagi yang penting dalam logistik, kita kena pastikan efficiency and safety. Ini sangat penting sebabnya kalau logistik ni tak efficient, kita tak tahu kita logistik. Dan contohlah my company, kalau dah nama pun Federal Express, kalau tak Express we shouldn't be named Express kan. So efficiency ni kena betul, kena orang kata tepat lah, orang kata in my kata work environment lah. Efficiency ni more tu macam contoh, kita dah dapat paperwork, kita dah tahu dah barang ni tak cukup maklumat ini. So apa yang kita buat ialah kita kena relay the information to the customer secepat mungkin. Dan safety yang dalam kita punya ni ialah basically maklumat yang kita bagi kat customer tu betul ke, kita email kepada customer yang betul. Takut nanti contohlah dah silap nama company sikit je, kita salah notify company kan. So basically akan ada kebocoran maklumat kat situ. Efficiency dari segi pengurusan barangan pula ialah macam mana kata flow of barang tu sampai barang sampai dari kapal, kita unload, kita sort pergi ke station, sebab assuming barang semua dah clear, so everything smoothly lah. Tapi kita assume this one normal days. Kita tak boleh assume lah waktu tu flight delay ke, ada traffic jam ke, hujan ke apa ke, that one out of macam context lah basically. Ada satu pasal managing inventory. Yang this one is more to logistik yang melibatkan barangan kita nak kena manage inventory ni sebabnya satu, bila masa barang tu perlu, barang tu kena ada. Tapi bila masa barang tu tak perlu, jangan kata, bukannya nak kata tak ada, tapi kalau boleh ada stok minimum yang supaya contoh kalau ada emergency cases, okay stok ada, jangan tak ada langsung. And then lagi satu, bringing it all together. So maksudnya semua benda ni kita kena orang kata combine kan untuk kerja dalam bidang logistik ni. Logistik ni kalau nak kata susah ke payah ke, depends lah sebenarnya, tengok minat sebenarnya. Sebabnya ada orang dia masuk as starting dia sebagai kata RAM agent. RAM agent ni kerja dia bahagian yang kerja dia unload dengan load dengan unload kontainer yang besar tu daripada kapal terbang, tu dia punya bahagian. Ataupun orang tu dia bahagian warehouse agent. Warehouse agent ni kerja dia nak tak nak kenalah juga angkat barang kan. So dia kena ada capability lah untuk kata okay, kau boleh angkat barang untuk ni. Dan dengan sesuatu kerja tu dia ada dia punya risiko. Contoh kita ada jugalah kes kecederaan dalam waktu bekerja kan. So kita tak nak lah semua benda tu berlaku. So skill-skill ni kadang-kadang nak kata benda ni dalam kita belajar dekat U, tak sebenarnya. Benda ni kita tak belajar dekat U. Honestly, apa yang kita belajar kat U tu, teori tu, more tu untuk sebab my part, I belajar management. So dekat management, the kelebihan tu ni ialah kita faham kehendak company, apa yang dia perlukan untuk dia punya staff tu buat. So kadang-kadang biasalah kan ada isu banyaknya kerja bos, tak boleh tambah orang ke, tak cukup tangan ni nak buat declaration. So apa yang orang kata company buat dari segi kadang-kadang
at certain time memang dia terpaksa. So sebab satu dalam bidang logistik ni ialah bila masa volume tu tiba-tiba banyak, kadang-kadang memang tak dijangka. Sebab kita macam kes COVID ni lah kan, kita tak jangka, nak kata tak jangka tak jugalah. Kita orang ingat musim COVID ni barang kurang kan? Actually no, barang banyak gila banyak memang. Kadang-kadang percaya tak, kita orang sorting barang daripada kontainer 30-60 biji kontainer tu, ini kontainer yang kapal terbang tau. 30 ke 60 kadang-kadang tu biasanya 2-3 jam tu normal, up to 4 hours boleh sorting saja untuk orang kata transfer barang tu daripada kontainer masuk ke dalam van. Itu baru dari warehouse masuk ke dalam van, belum lagi daripada warehouse pergi ke station kena sorting lagi tau, tak termasuk lagi. So benda tu macam tengok orang, kalau dia rasa tapi kebanyakan orang dalam logistik ni kerja lama lah. Tak tahu lah, dalam company tu semua kerja lebih daripada 5 tahun dah. Memang lama gila. Tapi yang paling, kalau dalam logistik ni, customer service turnover rate kita tinggi. Type 1 normal. Kalau siapa yang bertahan bekerja dalam bidang customer service lebih daripada 3 tahun, dia akan stay. Tapi biasanya siapa yang kurang 3 tahun tu, biasanya dia akan run lah. Sama ada dia pergi kepada bidang customer service company lain yang menawarkan gaji yang lebih tinggi, ataupun basically dia masuk kerja bidang yang dia belajar balik lah. Sebab siapa yang masuk logistik ni tak semestinya dia punya bidang tu bidang logistik. Kita ada staff kita PhD master dalam my company, tapi basically dia masuk as a customer service. Nak kata option, nak kata tak ada kerja lain, mungkin one of it lah. Tapi part of it is actually because of the passion. Ada setengah orang ni suka bekerja dengan orang as part of customer service. Dia lebih senang bercakap. Tapi yang bagus customer service dalam bidang logistik ni ialah kadang-kadang dia tak, yang customer service yang I'm talking about is actually customer service yang call center. Call center. Customer macam mana agresif macam mana pun, dia hanya ni dalam call saja. So kita sebenarnya tak takut sangat pun kalau customer agresif macam tu. Kita kena tenangkan, kita cubalah skill untuk menenangkan customer tu sangat penting. Dan dari time to time dia kita akan develop skill macam mana nak bagi tahu customer keadaan kenapa barang dia lambat sampai, kenapa barang dia tak clear lagi, semua tu. Okay, kalau nak belajar bidang logistik, I was from UniKL. UniKL dia ada UniKL Niat. UniKL Niat dia menawarkan Bachelor of Aviation Management. Tapi dekat spesifik sekali dalam bidang industrial ni sebenarnya dia dekat UniKL MyTech dekat Johor. Dia ada bachelor, dia ada diploma. Dekat sini lah. Kalau nak kata tentang kos fee yuran dia UniKL ni mahal sebenarnya, 7,500 ke 8,500 satu semester. Itu baru satu semester. So kalau total tu I think my 60 ke 80,000 termasuk allowance. Sebab I dekat bagus UniKL ni kita ada MARA. Ramai orang tak tahu yang UniKL ni ada MARA. So kalau masuk UniKL tu cubalah apply MARA kan. Sekarang ni sebab my sister semua 2 orang masuk UniKL juga, UniKL Business School, UniKL MIIT. So during their time diorang dapat MARA juga, tapi tak dapat allowance hari hidup lah. Dia cuma dapat yuran pengajian. Itu pun dah still okay lah tu, sebab yuran UniKL ni quite mahal juga lah for me. Tapi berbaloi lah. Sebabnya macam saya sebab saya masuk UniKL ni by accident sebenarnya. Tak jangka pun nak masuk UniKL ni. Dan honestly memang tak ingat pun sebenarnya macam mana boleh masuk foundation UniKL. Tak ingat langsung. Tahu-tahu je dah masuk UniKL. Tapi kenapa masuk UniKL Niat? Sebabnya bidang kapal terbang. Saya punya second choice UniKL sebenarnya UniKL Niat. Kapal laut kan, bidang kapal laut. So tapi rezeki masuk ke bahagian UniKL Niat kan. Asalnya bidang mekanikal, tapi bertukar kepada bidang management. So tapi bersyukur sebenarnya sebabnya bukan nak kata apalah, tengok sekarang kan COVID kan, ramai
syarikat airlines yang tutup kan, terpaksa tutup. Kita jangkakan sementara je tu dalam setahun dua. Bila dah come back nanti ni boleh kata akan guarantee lah juga, boleh katakan orang-orang yang diberhentikan kerja sementara ni akan dipanggil semula. Sebab buat masa sekarang COVID ni bukan hanya sekadar pekerjaan airline tu sendiri terhenti, tetapi pembelajaran pun sendiri terhenti. So kalaulah company contoh MAS ke Marindo ke apa ke nanti dah buka semula, of course ada nak orang yang masih berpengalaman kan. Kalau nak ambil fresh graduate nanti susahlah juga. So kalau dia mungkin akan ambil balik orang yang lama ni. So kepada siapa-siapa yang belajar dalam bidang maintenance, aircraft maintenance tu, saya sebenarnya bersimpati, tapi dalam masa yang sama anggaplah ia sebagai cabaran lah. Orang kata universiti lain, saya tahu universiti lain yang ada course ni ialah UUM. Memang saya tahu sebab ada office mate yang dia belajar kat UUM. Dia belajar, saya tak pasti dia industrial logistik atau industrial logistik atau not, tapi tak silap saya dia belajar bidang transport jugalah, tapi ada kaitan lah juga dengan company yang sekarang ni. Dan yang baru saya research sebenarnya ialah UCSI, Tunku Abdul Rahman College, Malaysian Academy Supply Chain and Logistic Management, ni semua baru. Politeknik ni pula baru tahu sebabnya hari tu ada Baim kenalkan seorang SPM ni, dia tanya okey ke dalam bidang logistik ni. Saya baru tahu politeknik nilai dekat je ni, baru tahu ada course ni. Dengan Politeknik Sultan Haji Ahmad ini adalah antara universiti swasta dan tempatan lah yang menawarkan khusus dalam bidang logistik. Tapi siapa yang nak ambil pure logistik, I think ambil teruslah bidang industrial logistik sebab I was in aviation management. Aviation management ialah pengurusan penerbangan. Dalam pengurusan penerbangan tu sendiri besar. Dia ada, dalam pengurusan penerbangan tu saya belajar subjek logistik, saya belajar proses air transport management, ada belajar air transport management. Tapi sebenarnya lepas belajar UKL itu berniat nak jadi air traffic controller. Tapi itulah rezeki dalam bidang logistik kan. Tak boleh ada rezeki tu. Kita move on je lah dalam hidup ni kan. Dalam bidang logistik ni, tapi saya tak masukkan dalam slide. Logistik ni dia ada juga professional kata professional board dia. Nama dia CILT, Chamber Institute of Logistics and Transport, CILT. So basically di universiti yang saya dapat ni sebenarnya pun daripada website tu. Saya baru tahu sebenarnya. Sebenarnya bukannya baru tahu, tak explore lebih pun sebenarnya. Sebab yelah kita dah belajar kat situ kan, malaslah nak cari pasal benda lain kan. Okay, kalau nak cakap pasal career path, saya bermula dengan customer service dari 2014. Sebenarnya saya tak start dengan FedEx pun, saya start dengan kerja cashier Petronas. Kerja cashier Petronas kan biasalah, itulah kerja yang kata standard kalau orang nak kata lepas grad kan, sementara nak tunggu dapat kerja yang betul. So saya punya bidang customer service saya diasah dari kerja asal saya which is cashier Petronas. Saya kerja kat situ selama 6 bulan. Lepas tu kebetulan waktu tu nampak iklan kat Jobstreet, FedEx bagi iklan. Ada iklan kerja kekosongan customer service representative pada 2014. Waktu tu iklan dia yang menarik minat saya ialah company FedEx menawarkan tuition assistant, which is sekarang masih lagi ada. Company menawarkan tuition assistant ni bagi bantuan pembelajaran lah. Dan tak perlu bayar balik kita pay and claim lah. Bayar dulu nanti kita claim lah. Boleh claim lamsam, boleh claim by semester boleh. Jumlah dia ialah USD 2,500 setahun. Banyak tu, 10,000 duit Malaysia lah kalau convert. Sekarang lagi banyak lah duit ni di Malaysia. So tapi tuition assistant ni hanya ditawarkan kepada pekerja tetap. Dekat FedEx kita ada pekerja part-time, permanent part-time dan juga full-time lah basically. So actually dua-dua pun boleh dapat tuition assistant ni, tapi dengan syarat kena kerja selepas 6 bulan. So selepas 6 bulan bekerja, saya pun apply Master in Engineering Management 2014, tahun yang sama itu Institute. Dengar tahun yang sama saya apply, dalam masa yang sama saya kerja jugalah sebab buat masa tu part time kan, so senang lah nak kerja hujung minggu. Saya kerja customer service.
Sekejap ya. Ada masalah gangguan teknikal kejap. Sementara menunggu, kalau sesiapa yang ada soalan ataupun ada pendapat yang ingin dikongsikan, boleh type di chat lah. Speaker terkeluar ke ni? Rasanya Dia termiss ni. sebab untuk- WhatsApp pun satu tik je, tak Oh deliver. ya ke? Internet problem ni rasa. Okay, so student sementara speaker tengah nak masuk balik ni, boleh tanya soalan ya. Bidang ni cikgu rasa satu bidang yang kita tak nampak kalau kita tak berada dalam bidang tu. Tapi sebenarnya peluang kerja dia agak meluas. Buat masa kini cikgu rasa buat pekerjaan ni meluas. So sesuai untuk pelajar-pelajar yang masih tak tahu nak jadi apa, yang tak tahu lagi nak ambil bidang apa, dia minat dalam perniagaan, tapi minat bahagian pengurusan. Okay, so teruskan tanya soalan supaya kita boleh, sebab cikgu tak tahu nak tanya apa yang kamu tak faham kan. Apa yang kamu nak faham lagi, so boleh tanya soalannya di bahagian chat. Dan logistik ni sebahagian daripada supply chain management. Apa yang saya tahu tentang supply chain management adalah supply chain management besar, especially dekat US, especially dekat US. Dengar tak? Okay, yap, dengar. Masalah dengar? Dengar. Dengar. Okay, kalau boleh. Okay ke? Dia dengar ke? Kita orang dah tak dengar. Sebentar ya. Dengar tak? Dengar. Boleh dengar ke? Kita orang dengar je. Dengar? Dengar. Student yang lain dengar ke? Students? Okay, rasa. Okay, jelas. Kalau Adila boleh dah sedia, boleh sambung balik. Fazlan dengar tak? Dengar je. Kita orang dengar je. Tak dengar ni. Dengar? Dengar. Okay ke? Dah clear ke? Sekejap ya. Ya, tapi okay. Sebab saya boleh share saya punya experience lah, sebab saya belajar Dengar? business dekat US. Yap, dengar. Dengar ke? Dengar. Dia tak dengar. Dia dengar ke? Assalamualaikum. Tak. Yap, but okay. Sampai balik supply chain management ni besar lah dekat US. So kalau you guys start further overseas, tak sure ada. Dengar. But ya, boleh lah. Boleh, kita orang dengar. Boleh lah. Tak dengar Dengar? Fazlan? Dengar. Okay. Okay, Sebab boleh. I do not hear. Alright, okay. Okay. Bila? Sekejap. I share screen balik tadi, I tutup. Okay, thank you. Okay, boleh. Dah, boleh. Okay, saya start as a customer service sekejap je, setahun. Sebab satu je, bukannya kita, waktu saya mula-mula masuk sebagai customer service tu, saya dah cakap dah dekat manager, bos, I nak pergi operation tau, saya cakap. Sebab kita dulu belajar kan bidang aviation management, which is operation tu lagi dekat dengan hati lah kan. So customer service ni macam batu loncatan lah untuk kita masuk ke dalam bidang operation tu. So 2015 I requested to tukar jabatan kepada sebagai import clearance lah. At that time starting I manage paperwork clearance. Paperwork clearance ni what I do is bila kita nak buat declaration,
information tak cukup. So apa yang kita buat ialah kita kena contact customer. So bila kita contact customer, kita minta bagi tahu lah, oh barang cik ni kena duty tax banyak ni. So boleh bayar ke tak? So customer kata bayar, kita bayar. Ataupun cik exemption dah expired lah. Apa ni cik ni exemption dah expired. Dah renew ke? Dah renew. Okay, kita akan submit lah dengan exemption yang terbaru tu. Ataupun customer tanya pasal clearance status sebab customer service my company, kalau customer tanya pasal clearance status, dia akan transfer call ke bahagian ni, bagi tahu sebab barang belum clear kan. So customer service nak bagi tahu apa barang belum clear, so dia akan transfer kepada kami. So kami pun akan jawab call juga, cuma tak sebanyak customer service lah. Kita communicate dengan customer through email, call dengan fax lah. And afterwards saya manage untuk paperwork setahun je. Afterwards, selepas setahun tu saya ditugaskan untuk jawab itulah customer yang call tanya pasal clearance status tu. Saya tak jawab, tak handle customer by paperwork, tapi by paperwork clearance. So kalau contohnya shipment tu customer tanya clearance status apa jadi, so kalau satu kita akan check lah kalau ada apa-apa isu dengan clearance. Kalau tak ada isu, kita bagi tahu je lah, oh customer barang ni sebenarnya pending custom clearance, which is dekat bahagian custom. Kita dah declare, cuma tunggu approval dari custom. Kalau barang approve, barulah kita akan bagi tahu, oh you punya barang ni dah clear custom, besok baru boleh deliver. Macam tu lah. And then afterwards saya ditukarkan ke bahagian post clearance. So sampai sekarang lah, daripada 2017 sampai sekarang saya menguruskan isu post clearance selepas barang clear custom, which is customer yang komplain kenapa duty tax I tinggi sangat ni, kata kan. So macam ataupun I dah suruh declare macam ni, kenapa you declare macam ni. So post clearance issue, barang dah clear custom, sama ada barang dah terima ke belum terima ke, okay, that is my job. I akan manage customer more tu macam, okay, customer tanya duty tax calculation ni macam mana. So kita akan explainkan customer macam mana nak kira duty tax dan kenapa barang ni duty tax dia tinggi sangat. So kita akan bagi tahu setiap barang tu mempunyai tarif kod yang berbeza. So setiap barang lain-lain tau. Jangan ingat baju dengan barang komputer tarif kod dia sama, tak. Dan rate duty tax rate dia berbeza. Untuk pengetahuan, ni ilmu pengetahuan am lah. Kalau siapa yang nak beli barang daripada overseas terutamanya, kena ingat barang nak bawa masuk Malaysia kena akan ada import tax, tapi kita ada custom punya regulation dan requirement. Saya bercakap tentang air freight, barang yang masuk melalui udara. Kalau kita beli barang, harga barang termasuk shipping charges dan juga insurance, which is insurance tu by default 1% daripada harga barang. Kalau harga declaration, kita panggil dia declaration value, CIF, cost insurance rate. Kalau kurang daripada 500, barulah barang tu di-consider low value shipment dan high chances memang barang tak kena tax. Kecuali barang tu kita dah declare low value tapi custom pergi upliftkan, custom naikkan harga barang. Dia berlaku kepada isu kepada shipment yang mempunyai harga unit value yang tak logik. Contoh, customer beli barang jam 10 biji, tapi bila kita declare declaration value contoh 500. Tapi bila kita declare unit value, harga 1 jam tu jadi RM10. Tak logik kan? So custom pun naikkanlah harga barang tu kepada contoh 100 setengah 1 biji. So 100 setengah 1 biji darab dengan 10 biji jam yang dia bawa masuk. So jadilah 1,500. So jam dikenakan cukai 5% lah kalau tak silap. 5% tax. So dia kena bayar 5% tax daripada harga tax tu. So customer dispute lah, barang low value, kenapa jadi kena bayar tax ni? So airport pun bagi tahu, oh you punya barang ni custom uplift harga barang. Kenapa Itu custom dia punya assessment lah. Sebabnya custom berhak untuk menaikkan harga barang sekiranya harga barang tu tak menepati ataupun tak logik dengan harga pasaran.
So hati-hati kalau beli barang daripada overseas. Kadang-kadang orang beli barang murah sangat daripada overseas. Sebenarnya bukannya barang kat Malaysia ni mahal, tapi mereka ni tak ambil kira kos. Kan logistik ni kan dia adalah apa kata kita pastikan kos barang tu adalah kos yang betul kan. So sebenarnya ramai orang tak tahu sebenarnya beli barang daripada overseas tu bukannya murah pun. Sebenarnya harga yang dah dimasukkan ke dalam harga pasaran Malaysia tu dah termasuk dengan harga logistik, harga duty tax tu semua tu dah termasuk. So that's why kalau orang kata kenapa orang tu boleh beli barang murah, ni I kena tax mahal. Subject to custom assessment. Banyak benda yang kata custom clearance is subjected to custom assessment. Sebabnya declaration is manual. Kadang-kadang barang yang sama, declarant, which is orang yang buat declaration tu boleh menggunakan tarif kod yang berbeza. Satu barang yang sama barang yang sama. So tarif kod yang berbeza. Sebabnya apa? Satu pemahaman orang ke atas nama barang tu berbeza. Sebab declaration kan dalam bahasa Inggeris. Ada orang contoh item, itu ada case. Pendant light is actually lampu. Tapi kita declare menggunakan tarif kod pendant, which is jewellery. Jewellery dia punya tarif kod depends jewellery, pure gold jewellery tak ada tax. Dia tengok purity gold tu 9916 ke atas baru tak ada tax. Kalau gold yang quality bawah-bawah sikit baru ada 10% tax. So bila kita declare as nama item pendant light, kita pergi declare guna tarif kod pendant. So bila custom akan amend kepada, kadang-kadang custom tak amend. Isu dia macam mana hari tu? Kita declare tarif kod untuk barang jewellery. So bila custom amend kepada light punya light punya tarif kod. So bila customer dispute, which is kenapa korang ni bukan customer dispute, ini custom dispute. Waktu tu jadi query sebab custom nak compound sebenarnya kita sebab kita salah declare. So that's why ramai orang dia mempertikaikan lagi satu isu ialah kenapa guna company tu tax I murah, kenapa guna company you ni company tax I mahal gila. So dia punya isu ialah air freight logistik, air freight lah basically, persatuan air freight ni kita menggunakan shipping charges ni, kita declare barang berdasarkan invoice. Tapi dalam invoice, ada setengah invoice dia tak declare harga shipping, ada yang tak declare harga insurance. Memang macam tu. Sebab satu kadang-kadang shipper yang bayar, so dia tak declare lah shipping charges kan. Ada certain barang dia tak bayar insurance pun, so dia tak declare insurance. Tapi by default courier company dekat Malaysia ni menggunakan IATA shipping rate. IATA shipping rate ni ialah shipping charges, which is tambang untuk transport barang ni, dia berbeza mengikut negara origin dan mengikut berat. Makin berat lagi mahal, dan biasanya kalau country lagi jauh lagi mahal lah. So IATA shipping rate ni adalah rate yang diluluskan oleh custom. Ramai orang tak faham benda tu. So bila kita declare as per company punya procedure, kita kena declare, yelah company kan ada procedure, kalau tak ada harga shipping charges, kita kenalah declare guna IATA shipping rate. So apa yang berlaku ialah berlaku kepada barang yang low value. Barang low value ni ialah contoh kau beli barang harga RM50 je, tapi barang daripada US, dapat pula free shipping. Kan tak declare shipping charges. So apa yang berlaku ialah company courier akan masukkan IATA shipping rate. Bila company courier masukkan IATA shipping rate, contoh daripada US 517.55. Ini shipping charges saja So dah lebih 500 kan? Belum masuk lagi insurans 1% daripada harga barang, contoh RM50. So harga barang dah jadi lebih daripada RM500. So customer dispute lah. Kenapa barang I beli kurang daripada 500? Kenapa kena tax? So cabaran dalam tugas saya sekarang sebagai post clearance adalah untuk memberi yang kata pendidikan kepada customer, nak pula customer yang baru-baru, first time nak beli barang ataupun selama ni beli barang tak pernah tahu pun benda tu kena tax. So kita kena bagi tahu customer, this is what happen dalam kata clearance. Dalam logistik,
cost tu ada. Dan setengah-setengah company dia macam company, my company, kita baru kenakan charge kepada customer, baru je start kerja charge kepada customer. So lain-lain company macam mana dia dapat revenue ialah itulah cost yang dia charge kepada customer, cost untuk declare barang, cost untuk declare barang kan. Tapi macam FedEx store to door service, so tambang yang shipper bayar tu memang untuk pick up daripada tempat dia dan deliver pada customer. Cuma customer tak banyak yang aware ialah duty tax by default recipient kena bayar. So ramai yang tak tahu tu. So itulah my tugas sekarang ni, kena bagi tahu customer, you punya barang ni kena ni. Memang ada tax, nak tak nak memang kena bayar tax. Lepas tu ada juga customer yang minta nego, kita boleh kurang ke duty tax ni. So kita tengok jugalah, ada customer yang memang tahu barang dia tu tak kena duty tax, tapi kadang-kadang kita punya declarance salah declare. So bila kita salah declare tu, nak tak nak kita atas business risk lah, kita kena bertanggungjawab lah atas itu. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau contoh customer bagi tahu selama ni I guna tarif kod ni tak pernah kena tax. Kenapa sekarang kena tax? Sebenarnya selama ni tarif kod yang dia guna tu salah. Memang salah. So saya katakan all this while actually dia punya tax ni dia salah gitu. I ada baru case yang terbaru ni, which is customer dia guna courier company lain, dia import masuk barang, tahu tak punch card yang thumbprint tu, so machine tu lah yang dia dia bawa masuk. So company lain menggunakan satu tarif kod ni for 10%. Tapi bila saya check balik dengan saya punya import spec kata tak boleh, ini time card ni kena guna tarif kod 9106 ni. 9106 ni tarif kod direct code, dia ada duty dan tax. Duty 20% tak silap dan tax 10%. So kita tadi dah explain dekat customer tu, tarif kod tu tak boleh pakai, tapi itulah tak sebab nak balik kan, tak sempat lagi nak tengok. So besok lah baru kita tengok feedback customer. So saya assume kemungkinan besar dia dispute lagi lah. Lagi satu cabaran ialah untuk my task sekarang ni sebabkan manage post clearance kan. Bila kita buat declaration, lupa nak cerita pasal screen ni. Kita cerita pasal movement ni boleh tak dulu? Boleh. Kalau dalam freight logistik, kita mula dengan pick up barang. So bila pick up barang tu kita and then kita akan sort barang tu pergi ke Again? Dengar tak? Dengar. Adilah dengar kejap sebelum dia dengar ke? Kita orang dengar je. Dengar tak? Kita orang dengar je. Dengar? Dia dengar tak? Dengar. Kejap sebelum Adilah sambung. Hello, dengar ke? Boleh teruskan ke tak? Ya, kita ada 5 minit lagi. Lepas tu kita nak proceed dengan Q&A, boleh? Sebab boleh teruskan? ada beberapa soalan. Hello, dengar ke? Boleh. Dengar tak? Saya dengar, akak dengar ke? Dengar tak? Kita orang dengar je. Dia dengar tak? Kita tak dengar. Dengar tak? Kita orang dengar. Dengar Adilah, dengar. Teruskan Adilah. Adilah? Tak dengar dah. Fazlan? Ya kan, dia dah tak ada. Sebentar Dia terkeluar. Okey, student setakat ni faham tak? Student? Kalau ada sesiapa yang nak buka mic, nak share. Cikgu bagi dengar, cikgu nak dengar tak? Faham tak? Setakat ni dengar okey ke? Tolong respon kat cikgu. Tulis dalam chat dulu. Okey. Setakat ni dengar okey Faham tak dengar setakat ni untuk bidang logistik? Faham cikgu. Okey.
setakat ni dia tak rasa berminat ke masih lagi macam dengar-dengar dulu? Dengar-dengar. Tapi dia macam banyak selalunya lelaki ya. Cikgu dengar selalu logistik ni banyak lelaki cikgu dengar lah. Yalah, lagipun kalau lagi-lagi yang nak kena angkat barang-barang semua tu kan, dia memang kebanyakannya memang lelaki. Kelas management tu memang kebanyakannya lelaki. Ada yang dah ada ke? Okay student, kalau korang dengar kat mana tadi universiti yang ada kos ni? Cikgu nak tanya sekejap. Students? UniKL. UniKL. UniKL apa dia cakap tadi? Johor. Johor. UniKL Johor. Apa? MITEC. 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 Okay, so macam tadi pun kita dengar UniKL kan. MITEC tu dia memang ada, dia memang bawah MARA, dia boleh dapat scholarship kat situ. Scholarship ataupun pinjaman MARA, memang MARA. Okay, lagi ni satu lagi benda, UiTM pun ada kan. Memang UiTM ada dekat bahagian Fakulti Pengurusan Perniagaan. Semua ni under industrial logistik kan cikgu? Industrial cikgu, kalau kat UiTM tu bawah pengurusan perniagaan. Oh, okay. Kalau pengurusan perniagaan macam saya punya degree lah sebenarnya. So memang degree saya pun ada cover introduction lah tu supply chain management, logistik ni apa semua. Memang kalau nak kerja bisnes memang penting lah untuk faham logistik ni. Tak perlu faham mendalam pun, tapi memang benda penting kan sebab semua company ada logistik. Yes, betul. Kita nampak macam logistik ni dekat satu bahagian, sebenarnya dekat semua company dia ada. Betul. Kan? Tak semestinya Korea, tak semestinya semua benda lah. Company-company yang buat produk mesti ada logistik sebab dia orang yang nak kena transfer produk tu semua. So menarik lah. So peluang pekerjaan memang luas kalau berminat. Okay, student tolong cikgu, nanti kalau Cik Adilan masuk, Pak Adilan masuk tolong tanya, ke mana hari tuju kerjaya ni? Banyak tak dekat Malaysia? Sebabnya kamu mesti demand nak kerja yang ada kan. So daripada kamu belajar, ke mana ada tak peluang kerjaya ni di Malaysia? Ke kerja kat luar negara? Okay, tolong tanyakan cikgu seorang Cikgu malas nak menaik. Okay, boleh cikgu. Ke? Alright. Boleh cikgu. Good. Adila dah masuk tapi tak ada mic. Okay, Adila dah masuk, dia tengah connecting lagi. So walaupun kita punya tentatif tamat pada 9.30 tapi kalau semua sudi masa sikit je kita ambil sikit lah. Terima kasih. Cikgu rasa dia terkeluar. Dia kita langit je tu. Okay, apa student? Apa part yang kamu seronok dalam, yang part yang kamu rasa kamu seronok bila berada dalam logistik yang diceritakan? Ke ada yang kamu rasa tak? Inilah benda yang Adilah dah provide. 7 things you need to know about career logistik. Memang kau tengok nombor 2, tak banyak kandidat pun untuk yang bekerja dalam logistik dipositionkan. So maknanya memang peluang pekerjaan tu insyaAllah ada lah. But then it's a very high pressure job. Macam dia cerita tadi, you kena deal dengan customer, you kena deal dengan barang-barang. Kalau barang lambat, you kena bantu customer complain, you kena deal with that. So bagus kalau you ada some soft skills lah. Mana kat korang dekat sekolah kan. So memang bagus lah untuk korang brush up all that soft skills. How to handle your friends, how to handle, kalau you LDP, how to handle your students and everything. So macam, so I mean it's a good skill to pick up. And sekali yang nombor 6, memang supply chain management is crucial. Macam saya cakap tadi, supply chain management adalah, so logistik ada dalam subset of supply chain management. So sebab saya dulu belajar supply chain management, saya jadi tutor untuk subject introduction to supply chain management. Saya faham lah a little bit on SCM. So memang SCM ni memang paling penting. One of the important things you need to know lah kalau you want to run a business. Because so kalau you setakat faham accounting je tapi you tak faham macam mana all the operation stuff work, so you won't become a great boss lah, basically.
Fazlan, I'm coming from my phone. Dengar tak? Dengar? Yes, dengar. Play je. Okay. Sorry sangat-sangat. You dengar tak? Dengar. Sebab guna Okay. I'm using phone. Oh, okay. Okay, kita orang dengar. Basically the things from my company lah. So, kita pickup akan sampai ke station. Station akan buat sorting. Lepas sorting, akan uplift dalam flight. Right now, I'm talking about barang. So, bila flight sampai ke kita ada hub. Sampai ke hub, dia akan resort balik based kepada ikut destination lah. So, kalau nak pergi ke, contoh dari US, kita punya barang akan ke Shanghai China. So dari China dah akan resort balik lah ke Asia country kan. So daripada China, kalau kelebihan FedEx Malaysia, kita ada direct flight US, China, Malaysia. So cepat jugalah kalau barang nak sampai Malaysia kan. So bila dah sampai Malaysia, my job, so pagi-pagi kena sorting lah. Tunggu barang sampai, sorting. Barang pula bila sampai ke station, akan sorting pergi ke station. Station akan sort ikut destination yang sikit lah. Contoh kalau KL, area Damansara, area Seras, semua tu, dia akan sort by oleh area pula. So my company kita assign one courier, one route. So satu kawasan tu dijaga oleh one courier lah. So kalau pick up ke delivery tu biasanya customer akan jumpa orang yang sama je lah biasanya. And then payport movement. So bila pick up, kita akan upload nanti kita akan upload Adilah, you dokumen dalam sistem. So bila dah ada dalam sistem, so orang barang dah tak dengar Adilah. dengar tak sekarang? Okay, dah okay. Okay. Barang kita kalau kita barang kita ni saya cakap barang kita sampai mengikut routing. Kita ada route. Ada barang daripada US route, ada daripada Asia route, ada Europe route. So payport yang paling cepat sampai ialah payport daripada negara Asia. So pick up pagi, petang tu payport dah ada. So payport petang kita dah start declare lah. So tengah malam sikit baru kita dapat payport US, baru kita start declare payport US. So barang FedEx sebelum sampai kita dah buat pre-clearance. So barang sampai terus clear lah kiranya. Kita tak ada delay. Kalau ada apa-apa isu pun biasanya kita cubalah dalam masa pre-clearance tu untuk dalam masa sementara Fazlan?
mana cikgu? Ya. Kejap. Saya tanya pun dia tak reply lagi. So far WhatsApp memang seperti memang tak deliver pada internet problem dia rasanya. So macam mana ni? Kita macam mana? Memang masalah internet ni. Masalah line ni. Kalau kita bagi sampai 9.50 tak okey, macam ni lah. Kalau kita akan kumpulkan soalan yang siapa-siapa ada tanya, nanti saya minta Adilah untuk jawab dan kita akan share dengan student lah. Boleh je? Yes. Cikgu rasa soalan tanya tulis soalan kat sini, nanti kita tanyakan pada speaker. Nanti cikgu buat jawapan bertulis lah. Cikgu minta tolong ni untuk jawapan bertulis, cikgu akan letakkan dalam group batch kami melalui EPS. Boleh students? Boleh students? Boleh. Boleh cikgu. Okay. Okay, so student baik tanya dulu soalan dekat dalam chat, ruang chat sebelum cikgu nak sebelum Cik Fazlan boleh nanti kongsikan dengan Boleh, speaker. Okay. Kalau ada siapa-siapa nak tanya apa-apa, tak tulis je. Yes, Aisyah nak tanya apa? Aisyah terus tulis Aisyah. Dia tengah type kat sini. Okay. Cikgu ni yang tersabar. Excited tengok ada orang tanya soalan. Itulah. Silakan. I think kalau saya nak tanya macam gaji okey ke tak, starting okey ke tak. Yes. Boleh tanya. Lepas tu ada professional paper ke. Lepas tu kalau day to day job tu macam mana. Banyak sebenarnya. Macam mana dia boleh menceburi bidang logistik ni. Line memang tak okey. So, Oh, bagus Aisyah. Suka. Betul. Cikgu pun nak tanya, betul tak bidang ni demand tak? okey, saya boleh tanya. Okay, ada soalan lagi tak sebelum kita rasa kita bagi lagi 2 minit kot? Boleh. Kan? Okay, lagi 2 minit. Kamu bertanyakan soalan, lepas tu kita boleh inilah. Tutuplah kita pun tak nak. Okay, Adilah masuk. Cikgu rasa terus jawab ke soalan kot Fazlan. Boleh dengar ke? Bila masuk? Hai Adilah. Tak ada cikgu. Ada. Adilah. Adilah bukan Dalila Kalau Dalila nak bercakap pun boleh juga. Cikgu usik Dalila. I'm so sorry.
No worries, no worries. Okay, sekarang agak-agak boleh dengar ke? Boleh dengar. Soalan. Duduk tingkat sekejap. Okay. Okay. Okay, kita tanya soalan lah basically. Adira, okay, saya bacalah. Ada satu soalan daripada student. Boleh mendengar? Fazlan, kita start soalan daripada atas tu. Kalau perasan soalan tu daripada atas. Betul sebenarnya. Sekejap, tapi Adilah ada tak? Ada. Ada, okay. Sorry. So, ada yang bertanya, so kalau untuk pelajar SPM yang nak masuk bidang logistik kan, apakah subjek core yang mungkin berguna untuk SPM? Adakah maths? Is that it? Ya, ada benda-benda lain tak yang berguna untuk logistik? Kalau dia nak pergi kepada macam pure macam planning punya logistik tu, dia basically maths kena ada lah. Tapi dia bukan maths yang macam maths yang kita duduk kira-kira apa tu, disintegrate tu semua tu. Dia apa namanya, Kira accounting lah. kualitatif. Dia macam auto accounting punya maths pun tak juga. Dia more tu macam, tapi tu sebab kalau dalam bidang ni, kalau macam my part of job, kita orang banyak guna Excel tau. Tapi yang power Excel tu bagus lah. Power Excel. And then my part of job sekarang ni, ada satu part yang waktu I belajar in foundation dalam subjek komputer, itu unexpectedly guna sekarang. So, 10 tahun lepas kan. Saya belajar pasal Visual Basic. Kita ada belajar basic di situ. It is useful for my job as per right now. Because ada satu part of my job, saya kena buat K1 amendment. So bila kena buat K1 amendment ni, kita kena baca macam programming language tu sikit. So kita tahulah part-part mana yang kita nak tukar supaya K1 form tu jadi amend macam apa yang customer nak. So itu unexpectednya lah. Dan kalau belajar dekat EU, sebab logistik ni my part is management. So bila kita belajar tu more pengurusan. So kalau nak kata core ke tak core ke, dia kalau biasanya kalau dalam exam tu apa yang ada dalam buku itu je lah keluar. Cuma dalam bidang kerja ni kita nak kena praktikkan apa yang kita dalam teori. So nak kata sains tu, yang part sains tu tak berapa sangat, tapi maths lah kot. Kita ada yang simple maths. Memang yang simple. Tapi better untuk diorang cuba untuk explore Excel lah, especially VBA, Visual Basic Applications kan. Itu nak kita VB tak sangat tau sebenarnya. Itu kebetulan sebab macam my company kebetulan guna tu, so boleh pakai lah. Tapi macam my Excel, sebab I will do reporting kan. So nak jadikan Excel tu nak keluarkan graph, so macam tu lah dia punya kegunaan gitu. So nak kata subjek yang dia nak kata subjek pure tu tak tahu nak kata. Faham lah. I mean, kalau to be honest, kalau you tengok kos-kos lain pun, I mean, kalau you kerja tempat-tempat lain bersama juga. Macam nak kaitkan dengan subjek SPM tu sendiri macam susah. So faham. Betul-betul benda-benda ni dia orang akan pick up dekat uni lah. Tapi based on my experience, kebanyakan orang yang dah lama dalam my bidang kerja, especially operation, tapi yang naik ke level MD tu semua tu, they all start memang from your kerja yang bawah-bawah lah, kata kerja-kerja kita tu. Start daripada angkat barang, start daripada jadi customer service. My manager yang customer service, he start as CS. Dan dia naik jadi trace agent, dia naik jadi team leader, dia naik jadi manager. Sekarang dia station manager kat Singapore, FedEx. So ada yang ni, my trainer. My trainer start as vendor CS waktu FedEx mula buka. Dia jadi, bila FedEx dah ada call center sendiri, dia jadi trainer kepada CS. So selama 10 tahun dia jadi trainer, dia develop modul untuk train new hire untuk CS. Sekarang dia station manager. Kalau Adila bagi contoh kan, contoh yang
manager yang dekat Singapura sekarang ni, berapa lama agak-agak dia nak naik daripada jawatan bawah sekali ke atas sekali? More than 10 years. More than 10 years lah. Okay, More than makes 10 sense. years. Tapi kita sebab FedEx kan merger dengan TNT. TNT kelebihan dia ada training, management training. So ada orang yang masuk as management trainee, dia train untuk jadi manager, so jadilah manager. So basically he's younger than me. Dia memang muda lagi dan dia jadi manager. So ada juga start daripada declarant, dia kerja agent, declare barang. So ada juga yang start situ, 20 tahun kerja situ juga. Dan highest level dia nak tu adalah untuk jadi contoh import spec. Ada setengah orang dia selesa bekerja dekat jawatan tu dan dalam department tu. Dari start dia mula kerja sampai lah tu. Dia tak nak naik. Dia bukan apa. Jangan contoh I have one my colleague di UCS. Kenapa dia tak nak naik jadi benda lain? Dia nak manage customer service je. Kata I don't know. Kata I like this job. Tak apa. Customer service yang bagus ialah work stress hanya dekat kerja. Balik kau huha lah. Sebab kita tak boleh bawa workload. Yelah call center kan kita tak boleh bawa workload tu balik rumah. So habis dekat tempat kerja je. So kalau walaupun ada isu, so isu tu boleh disettlekan oleh orang lain. Tapi ada juga certain job yang memang tak boleh hold dan tak boleh orang lain manage lah. So kita kena tunggu. Macam my job dulu I don't have partner. Susah nak cuti lah. Okay, faham. Time tu agak-agak kan. Ni soalan pendek lah. Pelajar macam mana yang sesuai dalam untuk bekerja dalam bidang ini? Bagi saya pelajar-pelajar yang boleh handle customers lah. Okay. Bidang logistik ni nak kata tak berhubung dengan orang, tak juga. Nak kata directly dengan orang pun kadang-kadang tak juga. Ada certain area kau memang tak berhubung dengan orang. Contoh kalau kau dekat bahagian warehouse, kau takkan bercakap dengan customer. Kau hanya urus barang je. Orang ke kontak kau bagi tahu, kenapa barang ni tak keluar lagi, kenapa barang ni tak clear lagi. So dia manage dengan internal customer. Dia tak perlu berurusan dengan customer yang mungkin lagi susah kita nak handle. Dia ikut position lah sebenarnya. Position sebenarnya. And then kalau manager, even manager level pun kadang-kadang I cannot handle. Customer memang tak nak cakap dengan orang lain, dia nak cakap dengan manager. Sebab je lah dia cakap dengan manager kan. Kalau nak kata why I stay in my current position paling lama? Sebab I was in CS setahun, and then I handle typhoid setahun, and then afterwards yang selama daripada 2017 sampai sekarang 3 tahun, nak masuk tahun yang 3 tahun nak masuk tahun yang keempat dah. I stay dekat current position, manage post current. Actually nak kata I enjoy the work, yes. Memang I enjoy the work dan kelebihan sekarang bila kita dah ada partner yang boleh support kita punya kerja. Sebab dulu kerja tu seorang buat, so kita nak fikirkan. So, sekarang dah ada partner, kita boleh yang kata collaborate nak manage kerja dan I enjoy the work environment. And then lagi satu yang penting ialah kita punya colleague pun juga kita punya manager. Sebab my manager start daripada CS sampai sekarang dia really know yang memang saya nak naik into management. So sebenarnya bukannya tak nak naik pergi ke position lain, dah apply dah pun sebenarnya tak dapat. So ada orang yang lebih layak. Contohnya macam yang terbaru, saya apply jawatan untuk team leader. Team leader tu station dekat JB lah. Apply tapi kata kalah sikit lah point tu. Ada orang yang lebih baik kan. So kita apply. Kita apply banyak jawatan untuk pergi ke department yang lain. Dan kenapa saya rasa saya boleh buat kerja saya yang sekarang ni bagus pada saya lah. Sebab saya faham apa servis kita. Sebagai customer service, apa yang kita boleh bagi tahu customer dan bila kita dalam clearance, kita punya kata knowledge dalam bidang kita kerja lagi banyak. So kelebihan kita bila kita dah dekat customer service dulu, kita boleh explain in detail apa masalah barangan dan bila kita nak explain macam sekarang my post-sharing issue, orang boleh kata saya punya kerja ni cari salah orang. Sebabnya kita berlaku dispute, kita akan cari punca kesalahan dan juga cara untuk penyelesaian kan. Tapi untuk declaration error ni memang straight to the point. Kalau salah memang salah. So dia punya cara nak membetulkan pun semua orang tahu pun sebenarnya dia declare salah. So apa yang kita buat ialah kita kena bagi macam kata constant ataupun frequent reminder apa yang boleh dan tak boleh buat. Okay.
Saya nak tanya, so kalau menggunakan Madilah dah dekat FedEx beberapa tahun dah kan, apa your best experience lah so far? Best experience. My best experience is actually management. Sebabnya I honestly my current company FedEx, this is my first company. Pernah lah cuba nak try interview company lain, nak jam lah basically. Tapi kita tak minat sebabnya kita seronok kerja dengan environment yang sekarang. Sebabnya my management is, I honestly say lah, my manager very supportive. Dia tahu apa kita tujuan career growth kita. Macam saya tahu saya nak naik dalam bidang management dan luckily kita, FedEx ada ada satu modul yang advance into management. So this module yang kita ambil adalah untuk nak readykan diri kita jadi manager lah. So bila kita complete those module, so kalau ada jawatan lain, kita cuba je interview je. So, kalau ada bidang, ada department lain yang, but my passion is operation kan. So my passion is management dan operation dan juga data. Saya suka analyze data. So antara jawatan yang saya tengah aim sekarang ni ialah operation specialist lah. Operation specialist. Okay, soalan seterusnya. So adakah bidang kerjaya logistik ini in high demand pada masa akan datang? Sebab sekarang students kurang aware lah on logistik especially. So macam dia orang pun baru tahu je. So agak-agak. Okay, nak kata high demand logistik ni sentiasa ada, kena akan ada. Cuma nak kata high demand tu kita depends on economic cycle kan. Macam zaman sekarang ni demand dekat logistik actually tinggi disebabkan konflik. It is unfortunately yang tak boleh bergerak orang, tapi yang boleh bergerak barang. So ekonomi kita masih perlu bergerak. So kalau tengok sales Lazada ke apa ke, semua Shopee tu semua tu kan banyak orang beli barang. Betul. Banyak sangat banyak dan I think that courier company banyak kot. Yang terbaru pernah dengar tak sebelum JNT? Tak pernah dengar kan? Tak, famous tu sebab MCO lah. Sebab barang-barang Lazada semua. Sejak MCO kan. Lepas tu lagi satu Citylink, I tak tahulah. The Citylink actually I baru tahu sebenarnya Citylink tu dah lama established, dah 20 tahun. Dan dia punya kata base dia terbesar tu yang dekat sebelah highway Lit tu. Lit tu mana? Ada dekat alam tu. I pasal kerja, serius besar lagi kot daripada FedEx, besar gila kot. So, dia dalam. Nak kata lagi demand tu kata tak ada, possible lah ada. Cuma nak kena cari lubang tu, orang kata lubang kerja tu ialah bukannya specifically kau nak masuk ke dalam bidang tu directly untuk jawatan apa yang kau nak. Like me, I start from CS. So CS is my orang kata jumpstone lah untuk pergi kepada bidang operation, dan alhamdulillah dalam masa setahun saja dah masuk operation. So sekarang my target ni nak masuk management. Sudah tahu. Tadi ada tanya soalan pasal salary kan, gaji kan? Yup. Okay. Gaji depends on mana kau punya dia punya jawatan dan juga location. Sebabnya contoh customer service kalau dekat KL dalam kita punya company, my company, customer service is regional level. Okay. So dia punya tangga gaji dia tinggi sikit berbanding customer service yang my part yang dekat paperwork tadi. Dia customer service juga, cuma dia manage paperwork, tangga gaji dia kurang satu. So bila nak masuk ke customer service, contoh, during my time, waktu I mula-mula masuk, basic dia 1980. Memang sikit lah waktu tu. Bukan sikit lah untuk orang yang degree level. Tapi tak termasuk allowance, dia bagi allowance 500 lebih. Itu allowance untuk sebab dia regional level kan, dia ada allowance 500 lebih. So perempuan-perempuan pun biasanya berstay di 1,500 tu. Sekejap lah biasanya 1,500. Ya, tak bad lah. OT. Tak termasuk OT sebabnya STF paling biasanya ada demand lah untuk OT ni. Sentiasa ada demand. On my part pula dekat my operation declaration. Nak tak nak memang terpaksa OT sebab paperwork berlambak, kerja 12 jam tu tak cukup. So siapa yang masuk
Memang tak Agak-agak patuh. OT satu minggu berapa jam? Work day wajib 44 jam, tapi diorang boleh buat OT 1 jam minimum 1 hari. So sebulan dah berapa jam? So ada yang buat OT sampai 190 lebih jam. My highest OT is 93 jam, 93 jam waktu tu. Sebulan. Dan I was the highest OT sebab ni waktu tu baru lepas pergi kursus agent custom. So nak cope up balik dengan workload yang tertinggal tu, 3 hari, 1 hari 3 jam terpaksa OT. Tadi ada nampak soalan pasal work life, life dengan family, dengan family. Nak kata tak ada life tu, tak ada life ke depends dekat bahagian mana. Sebab contoh macam manager wajib on call for 24 hours. Tapi manager kan biasalah manager tak semestinya perlu work from office. Kadang-kadang macam sekarang during COVID dulu dia orang boleh work from home. Okay. City manager of course lah lagi banyak kan daripada kita kan. Dan kalau work life kan tadi kita cakap pasal OT kan. Kita paksa kerja masa lama. Itu satulah. Dan tapi dia Adalah. Tadi you disconnected. Sekarang you tengah mute. dengar tak? Okay. Dengar tak? Dengar. Okay. Okay. Jadi dia punya pro and cons dia lah. Okay. Ada setengah orang kan tak suka kerja shift kan? Betul. Dalam logistik tak boleh nak elak kena kerja shift. Macam mine, I start my shift 6:45 every day. 6:45 pagi. Ada orang lain mungkin masuk pukul 5 pagi, ada yang masuk petang, ada yang masuk malam. So dia punya orang kata kalau nak kata spend time masa dengan family tu, dia orang kata during yang waktu kau kerja malam lah. Sebab siang ada sekejap kan, dekat itu je masa dia. Tapi memang betul lah, kerja dalam bidang logistik ni kena berkorban dia dekat kerja masa panjang tau. Sebab kadang masa dia tak menentu jugalah. Sebabnya kalau I have a friend yang dia kerja dengan company logistik yang kecil lah. Dia memang kerja 24, boleh kata 24 hours. Kalau barang tu sampai pukul 3 pagi, terpaksa lah pergi tunggu kat warehouse pukul 3 pagi. Sebab clearance 24 jam. 24 jam kecuali macam contoh barang-barang farmasi, barang-barang farmasi lah yang perlu exemption kadang-kadang tak boleh office hour. So that one terpaksa lah guna yang guna office hour. So nak kata work life tu depends. Ada setengah orang kan tak suka kerja, orang tak suka kerja. Macam saya suka kerja malam. So sempatlah kerja malam sekejap waktu tu dalam sebulan, antara dalam few months lah dapat kerja malam sikit. And I mean the reason that I got to transfer to operation is actually because I said that I can work at night. Okay. Ada yang tanya. Dia adalah kalau macam OT semua. Kalau standard OT lah. No. Madina kita tak dengar. Kita masih tak dengar. Mic you bergerak tapi kita tak dengar. Dah okey. Okay. Yep. Okay. Gaji. Untuk bagian declaration actually I think 2,000 lebih. 2,000 basic untuk yang siapa level diploma 2,200 maybe. Tapi tak termasuk OT tau. Kalau dia orang masuk OT yang berpuluh-puluh jam tu 3,000-4,000 tu standard lah. Boleh sampai lah kan. Faham memang lah. 3,000-4,000 tu boleh dapat, boleh cecah 5,000. Memang boleh cecah. Kalau level macam import stat, dia orang punya basic 3,000 lebih ke atas. Kalau macam manager, siapa yang masuk manager, I think dalam 7,000 ke 9,000. 7,000 ke 9,000 level manager dan up above of course lah kita akan cakap lagi tinggi level lagi gaji lagi tinggi. Okay, faham. Ada soalan yang tanya, so conclusion dia sebab sorry dia masuk lambat. So
logistik ni basically urus keluar masuk barang je kan? The transportation of goods lah basically. Boleh Okay, kata good, kita nak dengar. boleh kata good, boleh kata services. Okay, betul. Ya, so basically, okay, ada yang tanya, macam mana you yang daripada MIAT, you study aviation management, tapi you boleh ended up in logistik? Is it sebab memang you minat ke ataupun memang sebab you nampak macam FedEx ada kerja kosong, you apply, rezeki you dapat? Oh, ramai tak perasan ya, FedEx ni adalah company airline terbesar di Malaysia ni, di dunia. So bachelor in aviation management, FedEx tu aviation. So that's why I got into FedEx lah. Itu part of it lah. So orang kata, kau dulu kerja bidang aviation management, kenapa kau tak kerja dekat, dia expect kita kerja macam dengan MAS, kita kerja dengan airlines lah. Basically. Tapi saya tak minat kerja dengan airlines. Okay, faham. So you memang minat aviation lah, tapi you still minat aviation tapi tak semestinya kepada airlines lah kan? Tadi ada yang tanya company logistik untuk sektor kerajaan, nak kata logistik kebanyakannya memang swasta. Tapi kalau logistik yang paling dekat dengan dalam kerajaan ialah custom. Custom lah. Actually ada cita-cita nak pergi nak apply custom, tapi itulah apply SPA tak dapat lah. Pelik, apply SPA tak dapat sebab dia punya alasan ialah bidang pengajian tak sesuai dengan dengan waktu pengambilan tu. So bila kita tanya dengan custom officer, sebenarnya dia tengok waktu pengambilan tu dia nak ambil orang bidang engineering, nak ambil orang bidang account, jadi kan. So kita nak pergi custom tu mungkinlah nantilah kemudian. Tengoklah dulu sebab dah apply SPA tapi tak pernah dipanggil untuk jawab exam ke apa ke, tak pernah kan. Ikut rezeki. Betul. Kita ada soalan terakhir. Jawatan posisi yang selalu diduduki oleh wanita dalam bidang logistik. Logistik ni jangan kata dia bukan untuk wanita. Sebabnya kalau dalam bidang customer service memang sesuai lah untuk perempuan. Sales pun ada banyak orang dalam bidang logistik ni dia pergi ke sales. So kalau myself of shop, kalau I nak run di tempat lain, I boleh pergi. Ni dalam the same company, same bidang. Sebab kita dah tahu clearance requirement. Custom requirement kita dah tahu. So kalau kita nak jump pergi ke bahagian sales, so kita maknanya sales ni kita direct manage customer yang premium. Customer yang memang kita kena transport dia punya barang kan. So kita tapi yang dalam bidang ni bila kita dah dalam macam ni panggil inside sales lah. Dia manage customer dari pick up sampai delivery, dia yang kena pastikan semua benda smooth. So kalau company my company besar, so setiap department dia ada specialization kan. Ini customer service ni. Tapi kalau company smaller company logistik, dia akan manage everything from end to end lah. Jadi kalau customer bagi tahu dah sampai origin dah, bagi tahu kat sana perlu permit ke apa ke. So itu kalau smaller company. So kalau nak kata perempuan tu sesuai ke tak sesuai ke, satu je bahagian tak sesuai tu untuk angkat-angkat barang tu. Angkat barang tu je lah kan, yang lain tu boleh je. Ada perempuan yang kerja courier dan ada baru-baru ni keluar berita driver courier dah I think 20 years kerja as courier, boleh juga angkat barang kan. Betul. Dan kita punya specialist manager dekat bahagian operation setakat ni my place ada 1, 2, 3, 4 orang perempuan manager dan dia orang semua start dari bawah. Start as an agent. So tak semestinya dominated by lelaki lah kan? No, tapi my team memang I seorang lah perempuan. Tak boleh slow. Sebab declaration dia kan work shift kan, dan ada certain company memang betul dia prefer untuk bahagian-bahagian yang shifting ni memang bahagian lelaki. Tapi kalau orang tak kisah macam saya tak kisah nak angkat barang. Kalau tak kisah, okay. Memang management allow. Okay. Lepas tu ada satu lagi soalan saya terlepas. So possible tak untuk bidang logistik ni be overtaken by machines or technologies in the near future? Sebab benda-benda ni adakah you rasa boleh to be fully automated by machines? Ataupun memang orang kena tengok claim satu-satu semua?
takkan fully sebab walaupun FedEx dekat FedEx Memphis Hub memang boleh katakan fully automated dia punya sorting dekat Memphis Hub, tapi dekat smaller area masih lagi teknologi tu tak mampu diletakkan dekat situ. Macam FedEx Memphis ni pun kita punya sorting masih lagi manual. So dekat certain area yang macam tengok company punya capability. Kalau dia mampu untuk utilize fully automation boleh, tapi tak semua company ada orang kata capital untuk invest into those kind of technology. Tapi you can be part of the logistics in that area. So kalau you nak masuk, you nak ni kerja belajar tinggi kan, you can propose atau belajar sampai PhD kan, you buat research macam mana nak atau mampu mudahkan lagi atau nak automate lagi logistik on certain part. Okay, faham. So basically still kena ada human touch lah. Dalam logistik memang tak boleh depends on capital lah. Kalau FedEx pun macam tak mampu nak buat, so company lain pun macam lagi lah. Okay. Tapi boleh katakan logistik ni everything experience. My colleague tekankan experience kerja, experience berurusan dengan berurusan dengan customer. Experience tu bukannya dapat kerja sekejap ke. It takes years. And sekarang pun from mine, I manage to do my job right now. Boleh buat kerja ni bukannya sebab apa? Sebab saya menyibuk nak tahu orang lain buat kerja apa. Kita, macam contoh kerja import spec. Kerja import spec ni dia yang akan check barang tu secara code sesuai ke tak sesuai ke. Tapi sebabkan kita sebab saya minta dengan manager untuk join tu the agent custom. So I am a certified custom agent. So saya pun boleh bagi nasihat benda yang sama. Saya tak perlu pun bagi benda tu. Tapi kadang-kadang menyibuk kan cakap, this one saya dah jawab kan ya. Okay, thank you. Thank you. So basically kalau nak kerja dalam satu-satu bidang tu, logistik ni tak boleh tahu satu-satu area je. Kalau kau declaration, tahu declaration je tak boleh. Ataupun tahu declaration custom form untuk import saja pun tak bagus sangat lah. Sebab ada certain declaration kita memang 20 tahun dan 15 tahun tahu dan kerja, memang dia hanya tahu declaration import saja dan tak tahu pun bahagian lain. So kalau dalam bidang kerja apa-apa pun dalam logistik penting untuk tahu the whole process. Okay. Dan sesi memang sangat menjawab soalan. Dan so terang student cakap terima kasih kerana menjawab soalan. Dan kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya ingin conclude lah session ni dengan saya harap para pelajar dapat mempelajari sedikit sebanyak tentang logistik. Apa yang Kak Dila dah cerita selama ni, macam hopefully beneficial lah to you guys. Maybe kalau selama ni korang tak tahu logistik tu apa, so hopefully this session would give you some option for you guys to explore lah. Okay, macam logistik ni menarik sebenarnya. So macam nanti kalau nak apply kerja, nak apply uni, macam boleh lah fikir. Jadi tak masuk logistik terus pun masuk business management ke apa yang ini kan teknologi juga kan. Alright, so saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Adilah kerana sudi meluangkan masa dan share experience dengan para pelajar semua. So saya ingin mengingatkan para pelajar yang career talk series ni akan bersambung pada hari Khamis dan Jumaat pada minggu hadapan. So pada hari Khamis kita ada sport science pada pukul 9 malam dan hari Jumaat Christmas kita ada TESOL pada pukul 8.30 malam. So kalau you guys berminat untuk mendengar dua topik yang menarik ni, bolehlah tune in next week as well. Dan pada masa yang sama, next Tuesday kita ada scholarship talk series oleh saudara Kuafik yang dia akan menceritakan tentang pengalaman scholarship dia dengan Repsol Oil and Gas. So kalau nak masuk oil and gas ataupun engineering lah in general, bolehlah dengar kongsian yang akan diadakan pada hari Selasa 8.30 malam. Okey, dengan itu saya ingin tangguhkan majlis ini dengan kafarah dan syafas. Thank you so much Adila. Thank you so much. Minta maaf lah sebab line sangat tadi. Apa Adila, it's okay. Thank you so much. Thank you juga lah, even though line tak clear pun still make the effort to share. Yes. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih semua.
Thank you. Terima kasih.